أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah An-Nahl ayat 118. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 115. Ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Maksudnya, sesungguhnya hanyalah yang diharamkan ke atas kamu adalah bangkai, darah yang mengalir, daging khinzir, dan apa yang disembelih bukan kerana Allah atau tidak disebut nama Allah. Maka barang siapa yang terpaksa memakan yang haram tanpa mencarinya dan tanpa melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengajarannya, pertama, makanan yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Tetapi nafsu manusia tetap inginkan yang haram. Kerana perkara yang membawa kepada syurga Allah jadikan tidak disukai oleh nafsu. Manakala perkara yang membawa ke neraka sentiasa disukai oleh nafsu. Yang kedua, tidak ada makanan atau minuman yang Allah haramkan melainkan semuanya adalah keji dan memudaratkan.
Yang ketiga, keberkatan nama Allah yang boleh menjadikan sembelihan itu halal dimakan dengan hanya menyebut bismillah. Dan ia menjadi bangkai yang haram dimakan apabila disebut selain daripada nama Allah. Yang ketiga, yang keempat, rahmat Allah terhadap hamba-Nya dengan memberi kelonggaran untuk manusia memakan perkara yang haram apabila dalam keadaan darurah. Apabila dalam keadaan darurah. Demi untuk selamatkan nyawa. Ayat 116. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Maksudnya, dan janganlah kamu berkata bagi apa yang disifatkan oleh lidah-lidah kamu pendustaan. Ini adalah halal dan ini adalah haram. Untuk kamu berdusta kepada Allah dengan pendustaan, sesungguhnya orang-orang yang mereka pendustaan ke atas Allah pasti tidak akan berjaya. Pengajarannya, sesiapa yang berdusta atas nama Allah adalah satu dosa besar lebih-lebih lagi menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yang kedua, ini termasuklah mereka yang
melakukan perkara bid'ah yang tidak ada dalil yang sahih daripada Al-Quran dan hadis. Hanya semata-mata ia menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal dengan pendapatnya atau mengikut nafsunya. Yang ketiga, setiap orang yang berdusta hanyalah di lidahnya sahaja. Ia tidak pernah diyakini oleh hatinya. Yang ketiga, yang keempat, sesiapa yang mereka-reka dalam agama dan berdusta di atas nama Allah dan Rasul, pasti tidak akan berjaya hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Ha? Oh, ada 17 satu lagi. Ayat 117. Mata'un qalilun walahum azabun alim. Keseronokan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Pengajarannya, sesiapa yang berdusta atas nama agama akan mendapat manfaat di dunia, tapi ia hanyalah sementara, dan di akhirat ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Yang kedua, orang yang beriman dan berakal waras akan menahan dan sabar dalam mentaati perintah Allah demi untuk mendapat kesenangan yang berkekalan di akhirat. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Ayat 118 kaitan dengan ayat lepas.
Kalau ayat yang lepas Allah beritahu makalah apa saja di atas muka bumi yang halal dan tayyib. Kemudian Allah beritahu yang haram hanyalah sedikit, seperti bangkai, daging babi, apa yang disembelih bukan atas nama Allah. Kemudian Allah memberi ancaman kepada mereka yang suka berdusta, iaitu orang-orang musyrikin, khususnya yang mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian dalam ayat malam ni 118 Allah beritahu antara ikutan orang-orang musyrikin iaitu menghalalkan apa yang Allah halalkan, yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan sebaliknya adalah ikutan mereka apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Antara sifat orang Yahudi ialah suka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan sebaliknya. Okay, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alal ladzina, dan ke atas allazina, orang-orang yang hadu. Hadu ni daripada makna tabu. Mereka telah bertaubat. Jadi maksud hadu tu ialah orang Yahudi. Tapi dia ambil daripada perkataan hada Yahudu bermakna bertaubat. Kenapa? Sebab orang Yahudi ni, Bani Israel, dia telah melakukan satu pengorbanan untuk bertaubat kepada Allah dengan cara membunuh diri. Setelah mereka menyembah Al-Ijlu, patung anak lembu, dan Allah perintah kepada mereka agar bertaubat. Dan caranya ialah bunuh diri. Jadi setelah mereka bertaubat, Allah gelarkan mereka hadu, iaitu tabu. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 54. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Musa. Cuba terjemah. Dan ingatlah ketika mana qala Musa, kalau berkata Musa alaihissalam liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum, kamu telah menzalimi diri kamu, anfusakum, diri kamu. Apa kezaliman Bani Israel ini? Bittikhazikumul ijla, dengan kamu mengambil ijla, patung anak lembu, sebagai sembahan. Maka Musa memerintah pada mereka, fatubu, maka bertaubatlah, ila bari'ikum, kepada Bari' ini salah satu nama Allah, Al-Bari'u. Makna dia ialah Al-Khaliqu. Bertaubatlah kamu kepada pencipta kamu. Kembalilah kepada pencipta kamu. Kemudian soalan, bagaimana cara mereka bertaubat? Maka Musa beritahu, faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri-diri kamu. Itu syariat Nabi Musa AS. Kemudian Musa kata, zalikum khairul lakum. Yang demikian itu, iaitu bunuh diri, adalah khairul lakum inda bari'ikum. Di sisi Tuhan kamu. Fataba alaikum. Lalu Allah menerima kamu. Jadi perkataan tubuh ni dalam bahasa Arab juga ialah hudu. Bertaubatlah kamu. Jadi taba dengan hada maknanya yang sama, seerti. Di sini pengajarannya apa dia? Khairun. Perkataan khairun.
yang berkata lebih baik ialah Allah. Apa yang lebih baik itu? Apa yang lebih baik? Ha? Yang lebih baik ialah bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Hilang nyawa dan putus hubungan dengan dunia, dengan keluarga adalah lebih baik. Apa dia? Sebab dengan bunuh diri dia akan dapat redha Allah. Daripada dia engkar perintah Allah, iaitu enggan bunuh diri, dia akan dapat kemurkaan. Dia boleh hidup, tapi hidup dalam kemurkaan. Tapi yang ni dia mati, tapi mati dalam redha Allah. Jadi perintah Allah tu walaupun nampak bunuh diri, tapi orang beriman dia bukan tengok apa yang Allah perintah, tapi tengok apa yang hasilnya. Selepas bunuh diri, Allah kata khair. Maka sebenarnya itulah yang terbaik. Yang kedua, pengajaran kedua, satu nikmat yang besar yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad. Iaitu, untuk bertaubat, tak perlu bunuh diri. Hanya perlu istighfar. Dan istighfar boleh di mana-mana bila-bila masa sahaja. Jadi logiknya, sepatut umat Nabi Muhammad lebih mudah, lebih ramai bertaubat daripada umat Nabi Musa AS. Jadi kalau bunuh diri, cara bunuh diri itu sebagai bertaubat adalah lebih baik, maka istighfar bagi umat Nabi Muhammad juga adalah lebih baik daripada kekal dalam dosa. Okey, balik pada ayat. Dan ke atas orang-orang Yahudi. Haramna. Kami telah haramkan. Maqasasna. Apa yang qasasna? Daripada kisah. Apa yang telah kami ceritakan. Kisahkan. Alaika. Ke atas engkau ataupun kepada engkau. Min qablu. Dari sebelum ini. Apa yang Allah cerita ni? Allah cerita pada Nabi sebelum ini. Apa yang Allah cerita? Allah kata, dan ke atas orang-orang Yahudi kami telah haramkan. Apa yang kami telah cerita pada engkau sebelum ini. Sebelum ini maksudnya sebelum ayat ni. Ini surah An-Nahl kan? Buka surah Al-An'am ayat 146. Yang Allah cerita pada Nabi sebelum surah An-Nahl ialah ayat ni. Sebab tu ulama sepakat mengatakan bahawa surah An-Nahl turun selepas surah Al-An'am. Jadi Allah kata kami telah cerita pada engkau sebelum ini, iaitu dalam surah Al-An'am. Okey, cuba kita tengok. Apa yang Allah haramkan kepada orang Yahudi. Yang asalnya halal. Tapi sebab kezaliman mereka, Allah hukum dengan mengharamkan sebahagian makanan. Okey, wa'alal ladzina hadu, dan kepada orang-orang Yahudi. Haramna. Kami telah haramkan kullazi zufur. Semua binatang yang mempunyai kuku. Seperti itik, angsa. Asalnya halal. Tapi sebab orang Yahudi ini banyak melampau, banyak melakukan kezaliman, khususnya kepada Nabi Musa AS, maka Allah haramkan apa yang asalnya halal. Salah satunya ialah binatang yang berkuku. Seperti itik, angsa. Yang kedua, wa minal baqar, dan daripada lembu wal ghanam dan kambing, haramna, kami haramkan juga kepada mereka syuhumahuma, lemak.
Bukan diharamkan lembu dan kambing, ya. Tapi diharamkan lemak lembu dan kambing. Illa kecuali mahamalat zuhuruhuma, apa yang lemak yang bercampur dengan belakangnya. Kan tulang belakang lembu dan kambing tu ada bercampur dengan lemak kan. Yang tu dihalalkan. Awil hawaya, ataupun lemak yang bercampur dengan hawaya, isi perut. Isi perut. Ada pendapat yang mengatakan yang ekor kat belakang tu kan ada lemak kan. Kambing biri-biri yang tempat keluar najis tu ada lemak. Lemak tu yang ada di belakang, yang kedua yang bercampur dengan isi perut, dan yang ketiga au makhtalata bi azmin, ataupun lemak yang bercampur dengan semua tulang-tulang, tulang kaki, tulang kepala dan sebagainya, yang tu halal. Yang lemak selain pada tu hukumnya haram. Kenapa Allah haramkan kepada orang Yahudi khususnya? Sebabnya zalika jazainahum, demikian itu kami balas kepada mereka bibaghihim, dengan sebab baghi apa dia? Kezaliman mereka, wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya kami adalah orang yang benar, iaitu menepati janji. Jadi semua ni Allah haramkan yang asalnya halal, sebabnya ialah kezaliman. Jadi pengajarannya, semua musibah yang menimpa manusia puncanya adalah kezaliman. Cuba buka surah An-Nisa ayat 60. Pasal 160. Cuba terjemah. Fa bizulmin, maka dengan sebab kezaliman, minal ladzina hadu, daripada orang-orang Yahudi. Haramna, dengan sebab kezaliman orang Yahudi, hukumnya haramna, kami haramkan alaihim, kepada mereka tayyibat, yang baik-baik, yang asalnya halal. Uhillat lahum, yang asalnya telah dihalalkan kepada mereka. Itu angsa semuanya asalnya halal. Tapi sebab kezaliman mereka Allah haramkan. Dan juga disebabkan dosa mereka wa bisaddihim, dengan sebab mereka menghalang manusia an sabilillah, daripada jalan Allah. Okey, sekarang kalau manusia melakukan kezaliman dan menghalang daripada agama tersebar, ada tak Allah hukum macam orang Yahudi? Iaitu Allah haramkan sebahagian makanan yang halal. Ada tak? Tak ada. Betul ke tak ada? Cuba buka surah ni. Al-A'raf 96. Okey. Cuba terjemah. Walau, dan jikalau, anna, sesungguhnya ahlal qura, mana-mana penduduk negeri, amanu, mereka telah beriman, wattaqau, dan mereka telah bertakwa. Apa beza amanu dengan wattaqau? Beriman dengan takwa sama ke tak? Tak, apa beza? Beriman dengan hati, wattaqau. Dia kalau disebut beriman sahaja, maka dia juga bermakna bertakwa, sama je. Kalau sebut bertakwa sahaja, dia juga bermakna beriman. Tapi kalau dia sebut dua-dua sekaligus, berbeza. Amanu makna dia beriman dari segi hati.
Dan wattaqau bermakna beriman dari segi amalan, tindakan. Okey. Jadi Allah kata, jikalau sesungguhnya penduduk mana-mana negeri beriman dan bertakwa, apa Allah akan bagi pada mereka? Dengan sebab iman dan takwa. Lafatahna. Kami akan buka alaihim ke atas mereka barakatin. Keberkatan. Rezeki yang melimpah ruah. Minas sama'i wal ar. Dari langit dan bumi. Walakin akan tetapi kazzabu. Mereka mendustakan. Mereka tak beriman dan tak bertakwa. Maka apa hukumnya? Fa'akhaznahum. Maka kami timpa pada mereka azab ataupun musibah bima kanu yaksibun. Disebabkan apa yang mereka lakukan. Jadi sekarang, saya tanya balik soalan. Kalau umat Nabi Muhammad melakukan kezaliman, Allah haram tak sebahagian rezeki sebagaimana Allah haram pada orang Yahudi yang melakukan kezaliman? Ha? Ayat ni? Kalau mereka mendustakan dan tidak beriman, kami akan timpa mereka musibah. Kalau mereka beriman, turun rezeki yang melimpah. Kalau mereka kufur, rezeki daripada langit dan bumi tidak keluar. Bukankah itu juga bermakna Allah haramkan? Ha? Betul tak? Betul ke tak? Kenapa kata Nabi Nuh AS kepada kaumnya? Faqultu astaghfiru rabbakum. Aku berkata pada kaum aku, minta ampunlah kepada Allah, Tuhan kamu. Bila kamu minta ampun kepada Allah, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turun hujan yang lebat. Mana sebelum kamu minta ampun, kemarau. Sebab apa? Dosa. Jadi bukankah dengan sebab dosa Allah haramkan hujan? Bila Allah haramkan hujan, mana Allah haramkan rezeki. Betul? Betul. Cuma Allah tak spesifikkan macam orang Yahudi. Allah haramkan binatang yang berkuku, tak. Tapi Allah haramkan sebahagian rezeki. Cuba buka satu hadis. Bukan. Okey. Faqad jaa fi hadis Sauban. Telah datang dalam hadis daripada Sauban radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddu al-qadar illa ad-du'a. Tidak boleh menolak qadar takdir Allah melainkan doa. Jadi kalau Allah dah takdirkan tapi dengan kita berdoa, boleh tak mengubah takdir kita? Boleh ke tak? Ada dalil? Yang inilah. Tidak boleh menolak al-qadar illa ad-du'a. Wala yazidu fil umri illa al-bir. Dan tidak akan menambah pada umur kecuali al-bir. Iaitu dengan kita buat baik, umur kita bertambah. Bahkan ada satu hadis Nabi kata, sesiapa yang nak rezeki dia bertambah dan nak panjang umur, dia kena buat, apa dia? Sambung silaturrahim. Sambung silaturrahim. Kemudian Allah kata apa? Wa innal abda, sesungguhnya hamba itu la yahruma ar-rizqu bizambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba itu la yahruma, diharamkan. Diharamkan rezeki bizambi dengan sebab dosa yusibuhu yang dia lakukan. Diharamkan rezeki. Sebab apa? Kezaliman, dosa yang dia lakukan. Cuma tak adalah macam orang Yahudi. Katalah sepatut dia dapat 1000 kan. Mungkin dapat 100. Sebab apa? Sebab dosa ataupun sebab kezaliman. Okey.
Dan ada tak zaman Rasulullah, Allah timpakan musibah, Allah timpakan musibah kepada Nabi dan sahabat sendiri disebab kezaliman mereka? Ada tak? Tadi cerita orang Yahudi. Ini cerita Nabi dan sahabat. Allah timpakan musibah kepada para sahabat disebabkan dosa para sahabat. Ada tak? Dalam perang? Ada dalil. Surah apa? Surah apa tu? Bukan surah Ali Imran. Ayat 165. Surah Ali Imran ayat 165. Okey, cuba terjemah. Awalamma. Adakah tatkala asabatkum telah menimpa kamu musibah. Satu musibah. Iaitu kalah dalam peperangan Uhud. Berapa ramai yang mati? Tentera Islam yang mati syahid? Berapa ramai? 70. Termasuklah Hamzah, pakcik Nabi. Adakah tatkala telah menimpa kamu satu musibah, iaitu dalam peperangan Uhud, qad asabtum, yang kamu telah timpakan mislaiha, 2 kali ganda kepada orang musyrikin. 2 kali ganda ni, kalau peperangan Badar, siapa yang menang? Dalam peperangan Badar, tentera musyrikin kalah kan? Berapa ramai yang mereka mati? Tentera musyrikin 70. Kemudian yang ditawan 70. Tapi tentera dalam peperangan Uhud, tentera Islam mati syahid 70 orang. Ditawan tak ada. Jadi tentera musyrikin dikalahkan berapa kali ganda? Ha? Berapa kali ganda? Sekali ganda lah. Yang ditawan ni seolah macam dibunuh lah. Sebab hilang segala-galanya. Jadi Allah beritahu, adakah patut setelah kamu ditimpa musibah, iaitu kalah dalam peperangan Uhud, 70 yang mati syahid, yang kamu telah menimpakan kepada orang musyrikin sekali ganda. Mereka juga kalah tapi sekali ganda. 70 mati dan 70 ditawan. Maka ketika itu, kultum. Kamu berkata, iaitu orang beriman, para sahabat, anna haza. Apa makna anna haza? Macam mana ni boleh berlaku? Dalam peperangan Badar, kami sedikit. Tentera musuh lagi ramai, tapi kami boleh menang. Tentera Uhud, bilangan kami lebih ramai daripada ketika peperangan Badar. Berapa ramai tentera Islam dalam peperangan Uhud? Ya? 700. Tentera Badar, tentera Islam dalam peperangan Badar, 300. Lebih kurang 300. Tentera dalam peperangan Uhud, lebih kurang 700. Sekali ganda lebih. Lepas tu kami pula menentang tentera kafir. Dan tentera kami dipimpin oleh Rasulullah. Jadi sahabat bertanya, anna haza, macam mana kami boleh kalah? Macam tak masuk akal. Lawan pula musuh Allah. Maka Allah perintah pada Nabi jawab. Persoalan yang timbul dalam kepala para sahabat. Allah kata, qul, jawab wahai Muhammad. Huwa, ia ni apa dia? Kekalahan tu, musibah yang menimpa kamu tu adalah min indi anfusikum. Berpunca daripada diri kamu sendiri. Bukan daripada orang musyrikin. Apa kesalahan orang Islam? Apa dia? Buat maksiat. Apa maksiatnya? Melanggar perintah Rasulullah. Berapa pelanggaran itu? Satu je. Jadi bila buat satu dosa dan itu kezaliman, Allah hukum.
Walaupun kepada orang Islam. Walaupun kepada para sahabat Nabi. Jadi tak peliklah kalau orang Islam sentiasa kalah sekarang. Sentiasa lemah. Sebab orang Islam berapa banyak mereka langgar perintah Allah. Dan berapa banyak mereka tak laksanakan sunnah Nabi. Jadi tak peliklah kalau umat Islam sentiasa kalah. Sebab sekali satu dosa pun Allah dah hukum. Okey. Jadi bila kita tengok orang Yahudi Allah haramkan sebahagian makanan yang halal disebabkan zalim, maka benda itu juga berlaku pada orang Islam. Okey. Mungkin timbul soalan, ada orang kafir dia zalim 50 tahun. Tapi sihat wal afiah, rezeki pun melimpah ruah. Macam mana pula? Kenapa Allah tak turunkan musibah? Jawapannya apa dia? Istidraj. Ada dalil? Surah An-Nahl. Surah Ali Imran. Cuba buka. 196 ke? Okey. Ali Imran kan ni? 178. Okey. Cuba terjemah. Wala yahsabanna. Dan janganlah allazina kafaru, orang-orang kafir, yahsabanna, menyangka. Janganlah orang kafir menyangka, mengira, annama, sesungguhnya numli lahum. Kami memberi kepada mereka harta, panjang umur, sihat, semakin mewah. Jangan mereka sangka itu adalah khair, baik. Li anfusihim, bagi diri mereka. Betul tak? Semua orang bila dapat nikmat, semua akan bersangka itu adalah baik untuk diri mereka. Betul? Betul. Maka Allah kata jangan sangka macam tu. Sebab apa? Kalau kamu kufur, kalau kamu buat maksiat, itu bukan khair. Sebaliknya Allah kata apa? Innama, sesungguhnya hanyalah numli. Kami memberi, kami melimpahkan nikmat lahum bagi mereka. Tujuannya ialah untuk menambahkan dosa. Supaya dosa mereka bertambah. Atau dia panggil apa ni? Istidraj. Ini dia panggil istidraj. Jadi kalau Allah sayang, biasa dengan sebab dosa Allah bagi hukuman terus. Macam sahabat Nabi dalam peperangan Uhud. Tapi kalau Allah tak sayang disebabkan mereka berdosa dan mereka degil, Allah bukan bagi musibah tapi Allah bagi nikmat. Semakin banyak, semakin sihat. Okey, kita balik pada ayat kita. Kemudian Allah kata, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ, dan tidak kami menzalimi mereka. Kami, iaitu Allah, tidak pernah menzalimi manusia. Walakin, akan tetapi, kanu, adalah mereka, anfusahum, kepada diri mereka, yazlimun, mereka zalim. Okey. Jadi boleh tak kita simpulkan semua musibah, kemiskinan, kesusahan, kesakitan adalah punca daripada kezaliman? Boleh tak? Tapi ada tak para Nabi yang miskin, para Nabi yang ditimpa musibah, Nabi yang sakit? Ada tak?
Maka itu apa pula sebabnya? Hujan. Apa tujuan ujian? Ha? Ada kalau orang biasa untuk kafarah dosa. Tapi kalau para nabi, untuk tinggikan darjah. Sebab itulah beza. Orang beriman, bila ditimpa musibah, dia seronok. Dia seronok dengan ujian. Sebab itu adalah sebagai kafarah dan sebagai meninggikan darjah. Tapi kalau orang tak beriman, bila ditimpa musibah, dia lagi mengamuk, dia lagi marah. Itu bezanya. Okey. Kita pergi pada ayat seterusnya. Summa. Inna rabbaka. Sesungguhnya rabbaka, pencipta engkau, lillazina, bagi orang-orang yang amilu, mereka mengerjakan ataupun melakukan as-su, kejahatan ataupun dosa, bijahalatin, dengan sebab kejahilan. Summa tabu. Dan tabu, mereka bertaubat. Min ba'di, dari selepas. Okey, sebelum kita habiskan, kita tengok sini. Allah kata orang yang buat dosa bijahalah. Dengan, kenapa Allah sebut dengan kejahilan? Jahil lawan apa? Jahil lawan alim. Jadi Allah kata orang yang buat dosa dengan kejahilan. Kemudian dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Adakah bermakna kalau dia buat dosa dalam keadaan dia berilmu, maka itu bukan dosa? Ha? Dosa. Waktu tajuk poster malam ni apa dia? Apa tajuk malam ni? Semua tak tengok poster. Tajuknya ialah semua yang buat dosa adalah jahil. Semua yang buat dosa adalah jahil. Walaupun dia ulama. Dan maksud jahil di situ bukan lawan ilmu. Sebab ada orang berilmu tapi buat dosa juga. Maksud jahil di sini ialah masa dia buat dosa tu dia tak sedar bahawa dia sedang melawan Tuhan yang hebat. Masa dia buat dosa tu. Siapa-siapa yang sedar tentang kehebatan Allah, tak mungkin dia akan buat dosa. Masa kita mengumpat, kalau kita yakin Allah tu hebat, Allah sedang melihat, Allah sedang mendengar, yakin 100%, masa tu kita mengumpat tak? Tak. Bila kita mengumpat? Bila kita tak rasa Allah tu hebat, kita tak yakin Allah sedang mendengar, kita tak yakin malaikat sedang mencekik. Itu maksud jahil. Boleh faham? Boleh ke tak? Cuba buka huraian dia. Okey, ini huraian ulama tentang ayat tadi. Kemudian, inna rabbaka, ini ayat tadi lah ni. Inna rabbaka lillazina amilu su'a bijahala. Sesungguhnya Tuhan engkau bagi orang yang melakukan kejahatan dengan sebab jahalan, kejahilan. Maka kata ulama ni ahli tafsir, fakullu, maka semua man asallah,
Siapa yang asalnya maksiat, yang derhaka pada Allah, fahuwa, dia adalah jahil. Semua yang derhaka pada Allah buat maksiat, dia adalah jahil. Dan wa kullu man ata'ahu, semua yang man ata'ahu, siapa yang taat pada Allah, fahuwa alimun, orang yang alim. Alim apa ni? Alim kenal Tuhan. Kalau dia tak berani buat maksiat tu, makna dia kenal Tuhan betul-betul. Wa bayanuhu, dan keterangannya. Keterangannya apa dia? Cuba kita terjemah. Anna, sesungguhnya man, siapa yang kana, adalah aliman. Siapa yang betul-betul alim, kenal Allah Ta'ala, wa azamati, dan kenal kebesaran Allah, keagungan Allah, wa kibriyai, dan kibriya Allah, wa jalali, dan keagungannya. Fa'inau yuhabuhu wa yakhshahu, maka pasti dia akan takut pada Allah dan yakhsha. Pasti. Fala yaqa'u minhu ma istihdari zalika isyanu, maka tak mungkin berlaku daripadanya maksiat. Bila tu? Bila dia rasa kebesaran Allah, kehebatan Allah masa tu. Sebagaimana qala ba'dun, sebagaimana berkata sebahagian mereka, lau tafakkaran nas, jikalau manusia berfikir fi azamatillah, tentang kebesaran Allah, ma asauhu, manusia tak akan derhaka pada Allah. Masa dia nak buat maksiat, dia berfikir. Pernah dengar tak kisah? Ada seorang, dicerita dalam hadis oleh Nabi kita SAW, wanita yang diajak oleh saudara dia untuk berzina. Tapi dia tolak. Tapi satu masa, dia terdesak, dia perlukan duit. Jadi saudara dia tu banyak duit. Saudara dia pun bagi pinjam, tapi dia bagi syarat. Kamu kena berzina dengan aku. Jadi wanita ni asalnya tak nak, tapi sebab dia terdesak, dia perlukan duit, dia setuju. Tapi bila dah betul-betul nak berzina, perempuan ni kata apa pada lelaki ni? Ittaqillah. Takutlah pada Allah. Dan kalau kamu nak, buatlah cara yang halal. Maka lelaki ni dengar perkataan ittaqullah, dia pun terus bangun, tinggal perempuan tu, dan duit yang dia janji pun dia tak ambil balik. Dia bagi terus pada perempuan. Punca apa tu? Masa tu dia rasa kebesaran Allah. Dan dia bukan ulama. Boleh faham? Tengok ayat tu. Tengok sebelah kiri. Ada tak? Dia tulis apa tu? Cuba baca. Baca tajuk dulu. Ciri-ciri orang yang berilmu ialah takut pada Allah. Bukan mesti banyak ilmu, bukan mesti sijil berjela-jela, tak. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ada seorang dalam bidang agama, tapi mengutuk orang. Ada seorang anak penjual susu. Anak penjual susu, mengaji pun tak tinggi. Tapi bila mak dia suruh campurkan susu dengan air, dia kata apa? Allah akan melihat. Antara dua ni siapa yang alim? Satu ada PhD tapi mengutuk orang. Satu lagi PhD tak ada, SPM pun tak lulus. Dan dia anak penjual susu. Yang mana bertakwa pada Allah? Yang mana yang berilmu? Maksud ilmu ialah dia betul-betul kenal dan rasa kebesaran Allah. Sampai tahap dia tak jadi buat maksiat. Okey. Dan sebab itulah, bila dia tanya pada Rasulullah, apa sebab utama ramai manusia masuk syurga? Apa dia? Sebab utama ramai manusia masuk syurga. Solat malam banyak? Bukan. Ilmu banyak? Bukan. Apa dia? Taqwa Allah.
taqwa Allah. Satu. Yang kedua, husnul khuluq. Dua sebab utama. Tak ada sebabnya ialah banyak ilmu ke, solat malam banyak ke, tak ada. Kadang-kadang ilmu tak banyak. Kadang-kadang solat malam pun tak banyak. Tapi, bila nak buat maksiat, terus dia ingat kebesaran Allah. Tak jadi. Okey? Inilah hasil apa ni? Hasil daripada orang berilmu. Bukan menjadi popular, tak. Hasil orang berilmu ialah akhirnya dia sentiasa bertakwa pada Allah dalam semua keadaan. Okey, kata pendapat lain, wa qala akhar, kafa bi khasyatillahi ilman. Cuba terjemah. Kafa apa dia? Cukuplah bi khasyatillahi ilman. Cukuplah dengan takut pada Allah itu adalah sebagai satu ilmu. Tanda kamu berilmu, apa dia? Takut pada Allah. Dan sebaliknya, wakafa bil igtirari billahi jahlan. Cukuplah dengan kejahilan itu sebagai satu benda yang mudah igtirar, kamu tertipu. Mudah kamu buat maksiat. Sebab apa? Jahil. Kita kalau disebut, kalau orang kata ular, kita terkejut kan? Dan terus kita bangun. Sebab apa? Kenapa kita takut pada ular? Sebab kita tahu. Kita kenal apa itu ular. Tapi bila dikata pada seseorang ular, dia buat tak tahu je. Mana apa tu? Dia jahil tentang ular. Ataupun yang kedua dia, telinga dia pekak. Dia tak dengar ular. Sama juga. Allah kata apa? Innamal mu'minuna iza zukirallah. Orang beriman yang sebenar, bila disebut nama Allah, hati dia gementar. Bila tu? Bila dia berilmu. Tapi beberapa ramai dilakukan azan, dia tak rasa apa-apa. Walaupun dia ulama. Dia ulama. Sebab ilmu dia sebenar tak menjadikan dia rasa kehebatan Allah. Okey. Kita balik pada ayat kita. Kemudian, siapa yang buat dosa, Allah nak beritahu apa ni? Kalau kamu menghalalkan apa yang Allah haram, mengharamkan apa yang Allah halal, dan Allah kutuk habiskan. Tapi ada peluang untuk mereka bertaubat. Ada. Siapa yang buat dosa dalam keadaan dia jahil, makna dia tak kenal Allah ketika itu ataupun tak rasa kebesaran Allah, kemudian dia bertaubat min ba'di, dari selepas zalika. Selepas demikian itu. Wa aslahu, dan wa aslahu, dan aslahu ni islah. Mereka membaiki. Membaiki apa ni? Apa yang mereka buat jahat tadi, mereka bertaubat, mereka tinggal. Dan kalau apa kesalahan yang mereka pada orang, mereka cerita balik apa yang sebenar. Itu mana islah. Maka Allah kata, inna rabbaka, sesungguhnya rabbaka, pencipta engkau, min ba'diha, dari selepasnya. Selepas apa ni? Selepas bertaubat. Selepasnya, iaitu selepas bertaubat, la ghafur, pasti Maha Pengampun, Rahim, lagi Maha Penyayang. Tengok, Allah tak kata siapa yang buat dosa kemudian dia bertaubat, maka aku akan ampunkan dosanya. Allah tak kata aku akan ampunkan dosa. Ya Allah kata apa dia? Siapa yang buat dosa kemudian bertaubat, Allah Maha Pengampun. Beza tak? Allah kata aku ampunkan dosa dengan aku Maha Pengampun. Beza tak?
Yang mana lebih baik? Kenapa? Ha? Tapi Maha Pengampun ni Allah tak sebut aku akan ampunkan. Allah tak kata aku akan ampunkan dosa siapa yang bertaubat. Contoh saya, bila anak kita degil kan, tak dengar cakap. Kemudian kita bagi tahu dia, kalau kamu minta maaf, ayah akan maafkan kamu. Ataupun kalau kamu minta maaf, ayah adalah seorang pemaaf. Yang mana lebih baik? Kenapa? Ha? Sebab sifat pemaaf itu makna sangat-sangat besar dan luar biasa. Tapi kalau kata, saya akan maafkan, mungkin dalam bab tu je. Jadi Ghafurur Rahim jauh lebih baik daripada aku akan ampunkan kamu. Cuba buka surah An-Najmu. Okey. Cuba kita Allazina yajtanibuna, dan orang-orang yang menjauhkan kaba'irul ismi, dosa-dosa besar. Wal fawahish, dan perbuatan keji. Seperti zina, minum arak. Illa lamam, kecuali al-lamam apa dia? Ha? Lamam ni dosa kecil. Dosa kecil. Membazir ke? Siapa yang menjauhkan dosa besar dan perbuatan keji, kecuali dosa kecil dia buat. Maka Allah kata apa? Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhan engkau maha luas. Wasi' luas pengampunannya. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu? Siapa yang menjauhkan dosa besar dan perbuatan keji, kecuali dosa kecil. Mana dia buat tak dosa kecil? Kemudian Allah kata, sesungguhnya Allah maha luas pengampunannya. Apa maksud dia? Apa maksud? Ha? Maksudnya Allah nak beritahu kalau Allah luas pengampunannya, mana Allah ampunkan dosa. Dosa yang mana ni? Dosa kecil. Tapi Allah sebut tak di sini dia bertaubat? Tak. Dia tak bertaubat, tapi Allah kata Allah akan ampunkan dosa. Dengan perkataan wasi'ul maghfirah. Kenapa Allah ampunkan dosa dia? Apa dia? Sebab usaha dia untuk menjauhkan daripada dosa besar. Itu satu mujahadah. Adapun dosa kecil, Allah tu Rahman. Allah tahu dosa kecil ni kadang-kadang susah nak elak. Kalau kamu usaha betul-betul, jangan buat dosa besar. Minum arak, syirik, bunuh, berzina, derhaka pada mak bapak. Yang besar tu pastikan jangan buat. Kalau ada terbuat dosa kecil, tak apa, aku maafkan. Boleh faham? Jangan pula lepas ni, asyik buat dosa kecil je kan. Kalau kita sengaja, ingat, dosa kecil kalau berterusan jadi dosa besar. Dosa kecil yang mana Allah ampunkan? Dosa kecil yang kita buat, lepas tu berhenti. Lepas tu lama, ulang balik. Itu tak apa. Tapi kalau dosa kecil setiap hari, setiap pagi, setiap petang, itu bukan dosa kecil dah. Itu jadi dosa besar. Okey, cukup lah. Ada lagi ke? Ayat-ayat yang belum ni? Ataupun hadis ke? Ha? Tak ada dah. Okey, cukup dulu. Saya kurang sihat sikit. Ada soalan ke?
yang surah Al-Baqarah 40 ni ada baca yang maksud dia boleh maksud orang yang buat dosa tu menyembah patung lembu tu bunuh sama diri ataupun yang tak bersalah bunuh yang salah. Dia surah Baqarah pasal Bani Israel bertobat dengan cara membunuh. Ulama berbeza pendapat. Ada pendapat pertama mengatakan siapa bunuh siapa ni? Ada mengatakan yang sembah berhala patung anak lembu bunuh diri sendiri. Satu, bunuh diri sendiri. Yang kedua, yang tak sembah tu bunuh yang menyembah. Yang ketiga, yang menyembah masing-masing bunuh antara satu sama lain. Contohlah kalau bapa sembah anak patung lembu, anak pun sembah, maka anak bunuh bapa, bapa bunuh anak. Ada 3 pendapat. Okey. Ada soalan lain tak ada? Kalau tak ada cukup setakat ni kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم